Buletin 1.30 14 Januari, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Antara tajuk utama tengah hari ini, lelaki maut ditembak depan rakan dan saudara mara. Tubuh lelaki hancur digilis kereta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki disyaki penjenayah maut setelah berbalas tembakan dengan sepasukan polis di Kampung Jerung di Sungai Petani, Kedah. Kejadian berlaku kira-kira jam 5.20 pagi tadi. Difahamkan suspek yang memandu sebuah kereta sebelum itu dikejar sepasukan pegawai dan anggota task force Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah Kuala Muda yang sedang membuat rondaan. Suspek dikatakan enggan berhenti untuk pemeriksaan apabila diarahkan dan terus memecuk kereta yang dipandunya sehingga terbabas ke dalam sebuah parit. Dia kemudian keluar dari keretanya dan melepaskan beberapa das tembakan ke arah polis sebelum tembakan balas polis mengenai suspek. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Senior Assistant Commissioner Mio Farida Trash Wahid memaklumkan pihaknya turut menemui sepucuk pistol bersama suspek. Siasatan masih dijalankan bagi mengetahui identiti suspek dan motif kejadian. Seorang kontraktor pembinaan maut ditembak di hadapan rakan dan saudara mara di kawasan tempat letak kereta Flat Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP kira jam 11.30 malam tadi. Mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Nazrul Hisham Muhammad Mira, 27 tahun, terkena 5 das tembakan. Ketua Polis Daerah Timur Laut Assistant Commissioner Cik Zaimani Cik Awang berkata, ketika kejadian mangsa bersama 6 rakannya termasuk seorang bapa saudara yang sedang berbual. Mereka kemudian didatangi sebuah motosikal berwarna hitam yang dinaiki oleh 2 lelaki bertopi keledar dan berhenti di belakang mangsa. Seorang suspek dikatakan turun dari motosikal berkenaan dan melepaskan tembakan ke arah mangsa dan mengenai bahagian kepala dan badannya. Ketika kejadian, semua rakan mangsa lari menyelamatkan diri dan gagal mengenal pasti nombor pendaftaran motosikal terbabit. Semakan turut mendapati mangsa mempunyai 2 kes jenayah lampau. Mayat mangsa kini berada di Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang bagi proses bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Seorang lelaki maut hingga tubuhnya hancur apabila digilis beberapa kenderaan di kilometer 274.3 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR Seremban pagi tadi. Kejadian tragis itu berlaku jam 5.40 pagi ketika mangsa dipercayai berhenti seketika di tepi Lebuh Raya kerana motosikal yang ditunggangnya kehabisan minyak. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Muhammad Nur Mazuki Besar berkata, mangsa G. Muniandi, 50 tahun, dipercayai sedang melintas jalan menuju ke RNR bagi mengisi minyak motosikalnya sebelum dilanggar sebuah perodua Myvi. Pemandu Myvi dari arah Seremban menuju Nilai itu dikatakan tidak menyedari kehadiran mangsa yang melintas jalan. Kemalangan menyebabkan seluruh tubuh mangsa hancur. Mayat dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Pemandu perodua Myvi, A. Tarmendra, 30 tahun, hanya mengalami cedera di tangan. Seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kampar Perak atas tuduhan melakukan sumbang mahram dengan kakak kandungnya sejak 2 tahun lalu. Tertuduh mengaku bersalah di hadapan Magistrate Nur Faizah Muhammad Saleh dalam prosiding yang diadakan secara tertutup. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan persetubuhan dengan kakak kandungnya berusia 16 tahun. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah rumah di Taman Diawan di Kampar antara Disember 2017 hingga Mei 2018.
Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 376B /1 Kanun Kesisaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan juga sebatan. Tertuduh dibenarkan diikat jamin sebanyak RM3,000 dengan seorang penjamin. 20 Februari depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, remaja lelaki berkenaan ditahan polis selepas mengaku mengadakan hubungan sumbang mahram dengan kakaknya sehingga melahirkan seorang bayi perempuan di dalam tandas rumah mereka 15 Disember tahun lalu. Dua anggota polis dihadapkan ke Mahkamah Session Khas Rasuah Johor Bahru atas 3 pertuduhan meminta dan menerima rasuah pada 2016. Tertuduh Konstabel Muhammad Rizwan Sedali, 28 tahun dan Lance Corporal Muhammad Nurul Kifli Abdul Syukur, 27 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Bagi pertuduhan pertama, mereka dituduh secara bersama meminta suapan RM300 daripada seorang suspek sebagai dorongan tidak menjalankan ujian saringan air kencing dan memulangkan semula kad pengenalan suspek yang ditahan. Bagi pertuduhan kedua, mereka didakwa bersetuju menerima jumlah suapan itu daripada suspek di Balai Polis Mawai Kota Tinggi pada 31 Mac 2016. Manakala bagi pertuduhan ketiga, mereka didakwa meminta lagi suapan RM300 bagi tujuan sama daripada suspek sama pada 1 April 2016. Bagi semua perbuatan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009 dan Seksyen 17-A Akta sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda atau RM10,000 atau mana nilai yang lebih tinggi. Pada masa sama, mereka turut didakwa bagi pertuduhan alternatif menerima suapan RM300 dengan tiada balasan daripada suspek itu pada 1 April 2016. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin dengan RM15,000 setiap seorang. 13 Februari depan ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Semua kaum di negara ini perlu bersatu padu dan menjadikan sejarah sebagai satu pengajaran supaya kesilapan lampau tidak diulangi dalam memelihara keamanan sekaligus mengecapi kemajuan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, perpaduan penting bagi mengelakkan rusuhan di antara kaum yang terbukti tidak membawa apa-apa faedah kepada mana-mana pihak. Tun Dr. Mahathir berucap pada perjumpaan bulanan pertama pada tahun ini bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Dataran Perdana Bangunan Perdana Putra Putrajaya pagi tadi. Ujarnya rusuhan atas faktor perkauman seperti yang berlaku pada tahun 1969 di negara ini perlu dijadikan pengajaran buat semua. Peristiwa terbabit adalah sejarah yang patut memberi kesedaran kepada rakyat bahawa pentingnya untuk mewujudkan kerjasama di antara semua kaum. Tetapi hakikatnya ialah terdapat juga perpisahan antara kaum dan perpisahan ini tidaklah baik ataupun selamat bagi kita. Kita perlu cantumkan semua kaum supaya di mana-mana saja kita pergi, kita akan dapati ketiga-tiga kaum bersama dengan kaum-kaum di Sabah dan Sarawak duduk tinggal bersama, kerja bersama, main bersama dan sebagainya. Kalau kita dapat capai keadaan yang seperti itu, maka saya yakin negara kita akan lebih maju lagi. Tegas beliau, apabila sejarah dan liku perjalanan negara terus diingati, maka negara ini akan terus mengecapi nikmat kemakmuran serta kekayaan negara diagihkan secara adil dan saksama. Tambah beliau, berbanding negara lain yang berbilang kaum, Malaysia bertuah kerana mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 tanpa peperangan dan rusuhan. Hadir sama timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan menteri serta timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri.
Dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir menggesa kaki tangan di Jabatan Perdana Menteri untuk memberi tumpuan kepada pengagihan kekayaan yang seksama dalam melaksanakan dasar kerajaan. Ujarnya kemiskinan berlaku dalam kalangan semua kaum di negara ini. Tak ada gunanya kita cuma anggap hak kita terhad, hak kita yang sama terhad kepada mengundi sahaja ataupun memilih kerajaan sahaja. Kalau kita tidak dapat menyamakan kedudukan, keselesaan, kehidupan yang tenang dan makmur di kalangan semua kaum di Malaysia, maka kita tidak boleh anggap kita sudah berjaya dalam usaha kita membangunkan negara kita. Kita tidak nak melihat negara kita ni ternampak begitu kaya, tetapi kekayaan itu tidak diagih secara yang adil kepada semua kaum. Masuk minggu kedua tahun baru, penduduk kuartus milik Perbadanan Putrajaya, Blok F dan Blok G dikejutkan dengan pengumuman kenaikan sewa kediaman mereka. Dengan kos sara hidup yang semakin meningkat dan kenaikan sewa menghimpitkan lagi kehidupan penduduk bandar terancang ini. Dari Putrajaya, kita terus saja berlintas langsung bersama rakan wartawan di sana, Wan Zairul Wan Muhammad Sudin. Jadi Wan Zairul, silakan dengan laporan anda. Ya, Khatijah, minggu lalu penduduk kuartus Perbadanan Putrajaya menerima satu notis kadar sewa naik berganda dari RM400 kepada RM800 sebulan. Dalam notis tersebut, ia menyatakan bahawa Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Perbadanan Putrajaya telah menetapkan kadar baharu bagi sewaan kuartus iaitu Blok F sebanyak RM800 bagi aras 1 hingga aras 16. Manakala Blok G, aras bawah dan aras 1 ialah RM800, manakala aras 2 RM700 dan aras 3 serta aras 4 sebanyak RM600. Difahamkan penyewa kuartus ini adalah penjawat awam dan pekerja kerajaan dan Perbadanan Putrajaya didakwa milik penuh dan di bawah kawal selia kerajaan. Bagaimanapun, sehari kemudian dimaklumkan bahawa kadar sewa kuartus milik Perbadanan Putrajaya iaitu Blok F dan Blok G di Presin 11 ini kekal tanpa sebarang kenaikan. Presiden Perbadanan Putrajaya Dato' Aminuddin Hasim berkata pihaknya telah membuat keputusan untuk tidak menaikkan kadar sewa kerana tidak sesuai dilaksanakan dalam keadaan semasa. Beliau berkata perkara itu diputuskan selepas berbincang dengan Kementerian Wilayah Persekutuan. Baiklah, kita ke isu seterusnya yang dilaporkan pada minggu lalu, di mana turut diumumkan pada minggu lalu iaitu kadar tarif air mungkin akan dinaikkan secara berperingkat tahun ini. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. A. Xavier Jayakumar berkata ia selaras dengan usaha kerajaan untuk menstruktur semula industri perkhidmatan bekalan air di negara ini. Jelasnya kenaikan air tarif sumber asli itu perlu dilaksanakan bagi menjaga kepentingan pengguna untuk mendapatkan air berkualiti serta menjamin industri tersebut dari sudut perkhidmatan. Bagaimanapun, beliau memberi jaminan bahawa kenaikan itu tidak akan membebankan rakyat. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau SPAN sedang berunding dengan beberapa kerajaan negeri untuk mendapatkan persetujuan semua pihak sebelum ia dilaksanakan. Pulau Pinang telah mengesahkan tarif air naik sehingga 20%. Negeri Sembilan dan Perak masih mengkaji kesan kepada pengguna, manakala Johor tidak akan menaikkan kadar tarif utiliti itu atas alasan sudah melakukannya pada tahun 2015. Sabah juga bertindak sama untuk tidak menaikkan kadar tarif air, manakala Kedah belum memutuskan pendirian sama ada untuk mengekalkan atau menaikkan kadar tarif air kerana belum berbincang antara Kerajaan Persekutuan dan SPAN berhubung perkara tersebut. Dan itu sahaja yang boleh saya kongsikan dalam segmen dari Putrajaya pada minggu ini. Kita nantikan apa pula isu pada minggu hadapan. Buat waktu ini kita kembali semula bersama dengan Khadijah di Sri Pentas. Terima kasih Wan Zairul langsung dari Putrajaya. Seterusnya,
Kementerian Dalam Negeri KDN sedang mengkaji 6 akta berkaitan keselamatan sama ada perlu dipinda atau dimasukkan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kerajaan perlu menggubal undang-undang berkaitan keselamatan yang dapat mengimbangi keperluan untuk menjaga keselamatan negara dengan berkesan. Dalam masa yang sama memelihara hak-hak kebebasan asasi seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Prinsip asas dalam kajian undang-undang ini ialah kerajaan perlu menggubal undang-undang berkaitan keselamatan yang dapat mengimbangi keperluan untuk menjaga keselamatan negara dengan berkesan dan pada masa yang sama memelihara hak-hak kebebasan asasi seperti yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau KDN akan berbincang dengan Jabatan Peguam Negara untuk memperhalusi cadangan pindaan atau pemansuhan akta-akta itu dan hasil perbincangan itu akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan. 6 akta itu adalah Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Pencegahan Keganasan 2015, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 dan Akta Perhimpunan Aman 2012. Kelaporan urus niaga. Peneraja platform e-dagang terkemuka Asia Tenggara dan Taiwan Shopee merancang untuk berkembang lebih agresif menerusi kempen dan inovasi menarik tahun ini. Untuk memeriahkan lagi permulaan Tahun Baru Cina, sejumlah 7 jenama turut melancarkan kedai rasmi mereka. Antaranya MSI, Logitech, Etude House, Crocs dan World of Sports. We're working with many more brands right now. We announced 12 celebrities going to join us over the next 2 months. They are going to bring their brands on board with us. We're putting in place infrastructure to make sure that as the industry comes and grow. So we're having warehousing services come in place. We're having some of the delivery services come in place as well. That will help us overcome some of the problems which have been keeping e-commerce from booming in Malaysia. Beliau ditemui pada majlis makan tengah hari Shopee Kongsi Facai Chinese New Year Lusang tahun 2019. Sepanjang perayaan Tahun Baru Cina tahun lalu, Shopee menyaksikan kenaikan 32% penggunaan aplikasinya berbanding hari biasa. Rangkaian runcit barang kemas Pokong Holdings Berhad menjangkakan harga emas meningkat antara $1,300 Amerika dan $1,400 Amerika 1 ons atau mencecah hampir RM200 segram pada tahun ini. Kini pasaran emas didagangkan sekitar $1,176 Amerika atau RM4,821 bagi 1 ons. Pagi tadi emas didagangkan RM164.37 bagi 1 gram. Peningkatan itu bersandarkan kepada faktor luaran termasuk jangkaan perang perdagangan Amerika Syarikat China, sentimen pengguna dan ketidaktentuan pasaran. If the gold price were to trend up, of course, the margin for the company will be good for the during the first cycle of the stock turn, because for our stock is like gold inventory. It will take 3 to 4 months for us to turn our stock. So once we turn the stock turn completes the cycle, then the margin will normalize. Pokong turut memperuntukkan perbelanjaan modal antara RM9 juta dan RM15 juta untuk membuka 3 kedai baru pada tahun ini. Co-op Bank pertama CBP yang sebelum ini dikenali sebagai Co-op Bank Persatuan berada di prestasi terbaik untuk mengagihkan dividen dengan sasaran 10.5% tahun ini berbanding 9.5% tahun lalu. Sasaran itu bersandarkan terhadap jangkaan peningkatan keuntungan tahun 2019 iaitu sekitar RM82 juta. Kita boleh bayar dividen 10.5%. Itu target. Dan strategi apa yang kita nak buat? Kita buka cawangan, strategi penjenamaan semula yang saya cakap tadi. Kita akan melibatkan media, TV3 semua untuk nak membuat promosi kita. Dan banyak lagi. Tapi
Beliau terdahulu mengumumkan pindaan undang-undang kecil melibatkan koperasi. Okey, sebab proses untuk contoh kata